Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dalam segmen esensi. Satu sesi libat urus berhubung kes provokasi agama, bangsa dan institusi Raja-Raja 3R dilaksana. Ia melibatkan lebih 50 wakil kerajaan dan swasta. Dalam perundangan 3R itu bagi mengkaji semula kesesuaian undang-undang sedia ada. Hasil perbincangan kumpulan fokus dan dialog perundangan 3R akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. JAKIM diarah menempatkan seorang pegawainya di SKMM sebagai pakar rujuk bagi mengelalpasti isu berkaitan penyebaran ajaran sesat di media sosial. Ia berikutan tersebarnya video mengikut ajaran sesat oleh Suhaini Muhammad atau Si Hulk yang semakin berlerosa. JAKIM turut diminta untuk bekerjasama dengan PDRM dan SKMM bagi mengambil tindakan penguatkuasaan segera. 39 juta ringgit semusim diperuntukkan kepada 18,200 pesawah berdaftar di Kedah melalui Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Kedah. Ia bagi membiayai program skim baja padi Kerajaan Persekutuan, skim insentif pengeluaran padi dan insentif pembajakan kepada pesawah. Ketiga-tiga program berkenaan merupakan inisiatif meningkatkan pengeluaran padi negara selain menambah pendapatan pesawah. 200 juta ringgit diperuntuk bagi membaik pulih kediaman warga Angkatan Tentera Malaysia ATM seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dana tambahan itu merupakan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga ATM. Peruntukan ini memastikan kerja baik pembaikan dan penyelenggaraan keseluruhan rumah keluarga Angkatan Tentera dapat dilaksana dengan sempurna. Perdana Menteri mengadakan kunjungan hormat ke atas pengurusi Dewan Rakyat Vietnam, Vung Dinh Hue, di bangunan Dewan Rakyat Hanoi. Mereka berdua sempat mengadakan perbincangan lebih 30 minit. Antara yang disentuh adalah mengenai langkah memperkasa peranan Dewan Rakyat melibatkan hubungan parti dengan parti serta kerajaan dengan kerajaan kedua-dua negara. Sebanyak 8,500 premis berisiko kebakaran telah dipasang penggera automatik. JBPM memaklumkan pemasangan tersebut bagi memastikan pihak bomba dapat bertindak dengan cepat sekiranya berlaku kebakaran. Ia merupakan sistem yang dapat memberi input awal kepada Jabatan Bomba. Pemasangannya ditetapkan kepada semua bangunan yang tertakluk dalam Akta Bomba. Jabatan Imigresen Malaysia akan membuka pusat sehenti bagi verifikasi permohonan pekerja asing oleh majikan bermula 15 Ogos ini. Pelaksanaan bagi memudah cara urusan majikan dan mempercepatkan proses rekalibrasi tenaga kerja 2.0. Pusat tersebut akan dibuka di beberapa lokasi terpilih di kawasan Lembah Kelang secara berperingkat. Kelulusan pengeluaran semua permit dan lesen vessel penangkapan ikan dan peralatan bagi zon A, B dan C kini boleh dilakukan oleh Pengarah Jabatan Perikanan Laut Sarawak. Ia telah dipersetujui Kerajaan Persekutuan dalam mesyuarat Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 yang berlangsung pada 18 Julai lepas. Sebelum ini, Kerajaan Sarawak hanya boleh meluluskan permit dan lesen vessel untuk zon C2. 2,505 pelbagai barangan tiruan berjaya disita. Menerusi Ops Putra 3.0 oleh KPDN Kuala Lumpur, sitaan dianggarkan bernilai RM250,000. Itu disyaki dipakaikan cap dagangan secara tidak sah. Operasi pada 18 Julai lalu turut menahan 2 orang lelaki dan seorang perempuan tempatan. 9 buah premis diperiksa dalam operasi berkenaan. Hampir 8,000 aduan berkenaan kepenggunaan diterima melalui platform aduan Suri bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Aduan menerusi aplikasi WhatsApp itu menunjukkan peningkatan kesedaran pengguna terutama golongan suri rumah. Pengguna boleh mengemukakan sebarang aduan menerusi 8 saluran aduan yang disediakan termasuk portal e-aduan dan aplikasi Easy Adu KPDN. Jualan rahmah khususnya kedai cari rakyat bukanlah sekadar gimmick bagi menghadapi pilihan raya. Timbalan Menteri KPDN menegaskan inisiatif itu sememangnya bertujuan untuk membantu rakyat. Pihaknya turut menyasarkan jualan rahmah kedai cari rakyat. Diadakan sebanyak 6,400 kali di seluruh negara dengan kekerapan 2 kali bagi setiap dun.
Pengaktifan laluan kontra selama 3 bulan di LPT1 adalah bagi melancarkan projek tambatan banjir di kawasan pembinaan dan meminimumkan gangguan aliran trafik. Pengaktifan sistem dan penutupan laluan dari kilometer 123.10 hingga kilometer 124.70 arah Kuantan itu disebabkan beberapa skop kerja kritikal. Pengaktifan lorong turut akan diubah mengikut kesesuaian dan keperluan trafik semasa. Tentera Darat Malaysia TDM menerusi Brigade ke-8 Infanteri Malaysia, 8 Brigade dan United States Army Pacific Command USARPAC melaksanakan eksersis Keris Strike Siri 28 2023. Bertempat di Kem Desa Pahlawan, eksersis berlangsung selama 3 minggu bermula 17 Julai hingga 4 Ogos depan. Ia bertujuan meningkatkan kesiagaan tempur TDM dan USARPAC di samping mengeratkan kerjasama ketenteraan dua negara. 25 pesawah di Kampung Alau Ali Pandang, Kedah terpaksa menanggung kerugian besar susulan padi mereka ditenggelami air. Ia didakwa berpunca daripada sistem tali air yang tidak diselenggara menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar. Justru, pesawah berharap pihak berkaitan mengambil tindakan segera bagi mengatasi masalah tersebut. Sesi kaunseling akan diberikan kepada murid tahun 3 yang ditimpa tangki pam tandas seramik Selasa lalu. Adun Hulu Kinta berkata perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pendidikan. Perjumpaan dan perbincangan bersama ibu bapa bangsa akan dilakukan dalam masa terdekat. Malaysia sedia berunding dengan Vietnam mengenai perjanjian sempadan agar tiada pertindihan maupun pergeseran sempadan kedua-dua negara. Manakala bagi isu pencerobohan nelayan pula, Vietnam berjanji akan melaraikan isu tersebut sebaik mungkin agar tidak timbul permasalahan antara negara masing-masing. Lebih banyak peluang kerjasama perlu diteroka terutama di peringkat ASEAN dalam bidang tenaga boleh baharu. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim menyeru kerjasama dalam merangka dasar dan pelan hala tuju menjurus kepada kemampanan serantau. Selain itu, pelaburan mampan merentas pelbagai sektor juga mampu mencipta peluang ekonomi bidang baharu. Susulan insiden pembakaran Al-Quran di Sweden, Perdana Menteri memuji resolusi Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu UNHRC dalam membendung kebencian terhadap agama. Resolusi disokong 28 negara anggota, 12 menentang dan 7 berkecuali. Perdana Menteri turut mengucapkan tahniah kepada kerajaan Sweden kerana mengambil pendirian tegas terhadap Islamofobia. Sebanyak 15 juta ringgit jualan disasarkan sepanjang pameran pelancongan antarabangsa Malaysia MITM 2023. Berlangsung selama 3 hari bermula hari ini di Ipoh, pameran itu dijangka menarik 20,000 pengunjung. Melibatkan 63 reruai yang menawarkan pelbagai produk pelancongan dalam dan luar negara. MITM 2023 dapat mempromosikan Tahun Melawat Perak 2024. Jawatan kuasa khas ditubuhkan untuk pembangunan pulau besar bagi mempromosi pelancongan patuh syariah sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Sebuah pusat tahfiz telah memulakan operasi di pulau itu pada 13 Jun lalu, selain sebuah resort yang bakal beroperasi bermula Januari tahun depan. Pengunjung juga dinasihatkan sentiasa patuh pada peraturan ditetapkan. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI digesa memainkan peranan penting dalam menawarkan kursus pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET tahap tinggi. Ini bagi melahirkan lebih ramai pendidik dalam bidang itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata UPSI dilihat mampu melaksanakan tugas tersebut. Jumlah pelajar orang asli yang mengikuti pengajian di IPT meningkat kepada 751 orang setakat ini. Tahun lalu, 7 pelajar orang asli berjaya melanjutkan pengajian ke luar negara menerusi program ijazah luar negara yang dilaksana sejak 2010. Ia menjadikan jumlah keseluruhan 93 orang pelajar sedang menuntut di United Kingdom, Rusia, Amerika Syarikat, Australia, Perancis dan Korea. Seramai 400 penduduk Dun Indera Kayangan menerima manfaat menerusi pelaksanaan program Jom Menabung Bersama SSPN dan subsidi cermin mata. Program berkenaan disasarkan kepada golongan B40 dan kategori E-Kasih Miskin. Ia terbuka kepada pelajar 9 hingga 15 tahun dengan jumlah subsidi RM20 atau RM50 mengikut simpanan masing-masing. Program subsidi cermin mata pula terhad kepada 2 orang bagi setiap keluarga.
Program Sahabat Maritim merupakan platform terbaik mempromosi fungsi dan peranan maritim Malaysia kepada komuniti setempat. Ini sekaligus meletakkan kepercayaan tinggi terhadap agensi itu dalam menjaga keselamatan di kawasan maritim negara. Program secara tidak langsung dapat mendengar aduan secara terus mengenai keadaan semasa di kawasan terlibat. Persetujuan telah dicapai berhubung penyertaan equity dalam Digital Nasional Berhad DNB dan perjanjian akses 5G bersama DNB. Ia dibuat bersama pasukan petugas pelaksana Dwi Rangkaian 5G Malaysia. Menteri Komunikasi dan Digital memaklumkan Celcom DG, Maxis, TM, U-Mobile dan YTL Communications akan mentamatkan proses pemegangan saham dalam DNB. Air Asia X Berhad AAX memohon pelepasan daripada Bursa Malaysia bagi pengecualian keperluan mengemukakan cadangan pelan regularisasinya. Syarikat penerbangan itu turut memohon dikeluarkan daripada senarai Nota Amalan PN17 bagi syarikat yang mengalami masalah kewangan. Menerusi usaha berterusan, AAX kembali mencatat keuntungan bersih untuk 3 suku berturut-turut. RHB Research kekalkan pendirian terhadap momentum perdagangan Malaysia yang dijangka kembali rancak pada separuh kedua 2023. Bagaimanapun, pertumbuhan ekspor tahun ke tahun dijangka masih perlahan pada suku ketiga berikutan kesan asas tinggi dalam tempoh sama tahun lepas. Pertumbuhan global kini berada di ambang pemulihan dengan pertumbuhan positif di Amerika Syarikat dan Jepun. Sarawak dijangka akan menandatangani perjanjian dengan Malaysia Aviation Group (MAG) dan Khazanah Nasional Berhad bagi mengambil alih saham syarikat penerbangan Maswings Sendian Berhad. Tanpa menyatakan tarikh, Menteri Pengangkutan Sarawak berkata kunjungan hormat terhadap MAG dan Khazanah Nasional Berhad akan diadakan Isnin depan. Sebanyak 17 projek bekalan air bernilai RM219.7 juta telah dilaksana dan siap sepenuhnya di Serian setakat ini. Manakala 2 lagi projek bernilai RM18.9 juta masih dalam pelaksanaan. Secara keseluruhannya, pelaksanaan projek adalah seperti dijadualkan. Pelaksanaan Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP mampu memberi rangsangan besar kepada usaha pemulihan ekonomi berterusan pasca pandemik. Perjanjian itu memainkan peranan penting dalam memajukan agenda pertumbuhan progresif, mampan dan inklusif. Ia seterusnya memperkukuh usaha ke arah masa depan yang berdaya tahan. Angka kematian akibat tanah runtuh di barat India meningkat kepada 16 orang. Menurut pegawai operasi, ketika ini operasi menyelamat dihentikan disebabkan hujan lebat. Kira-kira 100 orang masih dikhawatiri terperangkap. Jabatan Meteorologi India juga telah mengisytiharkan amaran merah di daerah Raigad. Susulan kebakaran hutan di Kanada, seorang juruterbang maut dalam nahas helikopter di barat negara itu ketika operasi memadam kebakaran. Helikopter ditemukan terhempas di kawasan terpencil berhampiran Tasik Hague di utara wilayah Alberta. Ini merupakan kematian ketiga dilaporkan selepas 2 anggota bomba terbunuh minggu lalu. Taufan Talim yang membadai China Isnin lalu menjejaskan sebahagian besar wilayah Fujian. Ia merupakan taufan pertama membadai China tahun ini. Rakaman dari Jabatan Bomba Fuzhou menunjukkan penduduk sedang diselamatkan dan bersedia untuk berpindah dengan bantuan daripada pihak berkuasa. Daerah Mawei Fuzhou antara yang terjejas teruk. Kira-kira 101 orang terbunuh dan 180 lagi cedera sejak musim terkujuh bermula pada 25 Jun lalu di Pakistan. Wilayah Punjab menyaksikan 57 terkorban dan 118 tercedera, manakala sebanyak 53 rumah musnah akibat hujan lebat termasuk di Lahore. Hujan di Lahore turut menyebabkan banjir di bandar itu dan menjejaskan laluan lintas selama berjam-jam. Konflik Israel dengan Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres mengutuk semua tindakan keganasan selain menggesa negara bertelagah menghormati undang-undang hak asasi manusia. Kenyataan itu dikeluarkan semasa pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog di New York. Seramai 195 rakyat Palestin telah dibunuh sejak awal tahun ini.
Ancaman Pyongyang untuk menggunakan senjata nuklear akan menamatkan rejim Kim Jong-un. Amaran itu dikeluarkan Seoul sebagai tindak balas terhadap ancaman Korea Utara yang mengecam menggunakan senjata tersebut di penempatan tentera Amerika Syarikat di Korea Selatan. Pada masa sama, Pyongyang pula rancak menguji senjata berteknologinya sebagai tanda protes. Parti Rakyat Kemboja CPP mengadakan perhimpunan besar-besaran sebagai menandakan berakhirnya kempen pilihan raya umum selama 3 minggu. Calon Perdana Menterinya Hun Manet berikrar untuk melancarkan strategi pantauan fasa 1 2023-2028 jika CPP dipilih. Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Syahril Sarapudin dan Margaret Gambang untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.